Apa punca ringgit tiba-tiba menjunam, jatuh begitu teruk? Tetapi kita punya pasaran bursa saham meningkat 100 mata. Apabila ringgit lemah je, mereka nak tanya Anwar. Tapi bila ringgit kuat, mereka tak tanya pula. Komplain harga barang mahal. Minum kopi Starbucks sekarang ni. Negara Malaysia masih mengakalkan harga beras 1 kg pada RM2.60. Kadang orang salahkan kita, semua kita nak blame Sanusi. Dia mengharap pula duit daripada kerajaan persekutuan untuk bantu dia. Itu yang paling kelakar. Bolanya dah sangkut, tak bayar gaji. Mana yang ditekan? Rakyat Kedah sendiri ditekan. Hadi Awang warning to the king, to the ruler. Apabila kerajaan Arab Saudi sendiri pun mengisytiharkan bahawa Tuan Guru Haji Hadi ini dilabelkan sebagai ekstremis. Yang dipertikaikan ini adalah berdasarkan kes Nick Elin. Apa yang PAS Pejuang Islam dan apa yang PAS buat? Kalau Anwar buat semua, tiba-tiba tak dikatakan Islam. Pentadbiran Tun Aib ini, dia fokus 80% untuk mentadbir, 20% politik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada peminat-peminat setia podcast Cakap Hub? Rasanya terlalu lama kita tidak bersiaran dan rasa cukup rindu dengan semua peminat-peminat kami di podcast Cakap Hub. Cakap Hub hari ini ada nak buat beberapa pengumuman penting kepada semua pendengar-pendengar yang setia kepada kami. Pertama sekali, kita telah pun melancarkan satu channel Telegram Cakap Hub. Dalam channel Telegram ini, kita jemput kepada semua peminat-peminat Cakap Hub untuk follow, subscribe. Kita akan menyajikan pelbagai isu-isu semasa. Kita akan menyediakan video, viral, poster, banyak info-info semasa yang akan kita hidangkan kepada anda semua. Kalau isu-isu panas, politik, isu bukan politik, baik yang semua isu kita akan kongsikan dalam ini kerana kita ingin jadikan Cakap Hub ini sebagai sumber berita anda nombor 1 di Malaysia melalui podcast ini. Itu pertama. Yang keduanya, kita ada juga melancarkan Cakap Hub di Spotify kepada Gen Z, Gen Y yang berminat untuk menonton. Sila layari di Spotify Cakap Hub. Dan terakhir, Shan, kadang-kadang kita membosan idea kita berdua. Kita nak menggalakkan anda semua terus berikan soalan, bagikan maklumat, berikan fakta. Malah ada yang nulis, memberikan berita sulit dan juga rahsia, tender, projek dan macam-macam lagi pada zaman kerajaan mana pun untuk di-sharekan kepada kami, untuk kami letupkan sebagai satu bom jangka dalam isu politik tanah air. Jadi seperti biasa, yang akan menemani saya tidak lain dan tidak bukan, semakin panas, semakin famous, semakin meletup, tak lain tak bukan, saudara Shani On. Apa khabar, Shan? Khabar baik, bang. Khabar baik, Alhamdulillah. Shan sihat saya nampak selepas Tahun Baru Cina? Senantiasa sihat. Cuba, Shan, Alhamdulillah kita sihat. Tapi dalam sihat-sihat kita ini, ambil juga kesempatan ini untuk sama-sama kita mendoakan kesejahteraan dan kesihatan beberapa pemimpin-pemimpin negara pada ketika ini. Misalnya YB Menteri Ekonomi kita, YB Rafizi Ramli juga sedang gering berada di hospital. Kita doakan juga kesihatan beliau bertambah baik. Kita juga dapat berita bahawa Tun Mahathir juga kurang sihat yang sedang berada di Institut Jantung Negara. Tun Daim juga kurang sihat. Jadi banyak musim politikus kurang sihat, masing-masing tersakiti. Jadi Shan, ini kita cerita orang tak sihat. Sekarang ni ringgit pun tak sihat, Shan. Ringgit tak sihat ni adalah topik utama yang kita nak bincang pada hari ini. Merata dibicarakan di media perdana, di media sosial, di media digital, di ruangan WhatsApp, di ruangan Telegram. Apa punca ringgit? Apabila per tahun 1998, $1 bersamaan dengan RM4.80. Dan hari ini, $1 juga bersamaan dengan RM4.80. Jadi, kita akan minta saudara Shan untuk hurai dulu serba sedikit. Apa sebenarnya punca kepada tiba-tiba ringgit menjunam, jatuh begitu teruk? Isu berkaitan tentang ringgit, dia ada banyak faktornya. Cuma kalau kita imbas sejarah yang abang sebut tadi, tahun 1998, ringgit pernah mencapai RM4.80. Sekarang pun RM4.80. Cuma pada tahun 1998 juga, ringgit sebenarnya pernah setinggi 4.88. Uish, tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, perbandingan 1998, 4.8 dengan hari ini 2024 4.8.
dia memiliki perbezaan yang amat ketara dari segi fundamental dan asas ekonomi. Maksudnya, walaupun keadaannya sama pada hari ini, tetapi prestasi dan kedudukan sebenar ekonomi adalah jauh berbeza. Saya bagi contoh, pada tahun 1998, apabila ringgit mencapai RM4.80, pasaran bursa saham pada ketika itu, dia daripada 800 mata jatuh kepada 300 mata. Jatuh 500 mata. Ringgit at that time is RM1.4.8. Tapi 2024, iaitu hari ini, RM1.4.8 sama dengan 1998, tetapi kita punya pasaran bursa saham meningkat 100 mata daripada 1450 kepada 1550. Lain situasi dia tu. Nampak tak? So itu indikator ekonomi pertama, sebab ringgit ini dia tidak melambangkan kelemahan ataupun kekuatan ekonomi semata-mata. Okey. Dia tidak semestinya apabila ringgit naik maksudnya ekonomi jatuh, ataupun ringgit jatuh ekonomi naik. Dia ada banyak pemboleh ubah, dia ada banyak indikator yang kita perlu menilai bersama-sama. Sebagai contohnya, apabila kita berbicara tentang mata wang, isu mata wang ini, saya bagi contoh juga. Contoh, mata wang yang paling kuat, antara mata wang yang paling kuat kat dunia, iaitu mata wang Kuwait. RM1 Malaysia bang, dia perlu RM15.60 untuk Kuwait tu. Uish, tinggi. Sangat tinggi, sangat kukuh mata wang ini. Tapi pada tahun 2023, walaupun RM1 equals to 15.60 mata wang Kuwait tu, GDP ataupun KDNK ataupun pertumbuhan negara Malaysia 3.8%. Tapi Kuwait walaupun mata wang dia kuat, 2023 keseluruhan tahun itu, dia punya ekonomi jatuh 0.6%. Wow, berkadar berlawanan tu. So tak semestinya mata dia wang kuat, maksudnya ekonomi dia kuat. Sebab itu dia banyak faktor juga. Yes, dia memang macam tu. Tengok, Kuwait dia mata wang begitu kuat, tapi ekonomi dia negatif. Malaysia pertumbuhan 3.8 for last year. Okay, itu untuk bahagian yang tentang kedudukan lah. Mata wang tidak melambangkan kekuatan ataupun kelemahan sesebuah ekonomi. Dia cuma salah satu indikator. Next, kita pergi kepada persoalan mengapa nilai mata wang negara Malaysia pada hari ini lemah. Disebabkan oleh faktor-faktor global. Okay? Apa kita maksudkan dengan faktor global ialah, sekarang apabila geopolitik seluruh dunia, dia berhadapan tentang krisis peperangan di Timur Tengah dan sebagainya, orang melihat nilai USD ini sebagai safe haven. So, statement yang lebih tepat adalah bukan ringgit lemah, cuma USD ataupun mata wang Amerika Syarikat mengukuh berbanding dengan kesemua mata wang di seluruh dunia. Itu pertama. Means US dollar is stronger than every single currency. Semua currency pun memang jauh lebih lemah daripada US. Yang kedua, disebabkan inflasi negara Amerika Syarikat pasca COVID, sebab mereka buat stimulus bagi trilion-trilion kepada negara pada ketika itu, sampai inflasi mereka pernah mencapai sampai 10%. Sebab itu mereka menaikkan kadar OPR mereka sampai 5.25. Dan inflasi ini semakin berkurang lah, sampai sekarang 3.1%. Cuma sasaran Fed, Amerika Syarikat untuk menyasarkan untuk mencapai 2% inflasi. So selagi dia tak sampai 2%, mereka tak akan merendahkan kadar OPR mereka. Tapi perkara ini bukan selama-lamanya. Memang bila sampai masanya mereka akan merendahkan, pada ketika itu mata wang Malaysia dan dunia lain akan melingkat. Tapi untuk sekarang US masih mengekalkan sebab inflasi terkini mereka adalah 3.1. Masih mungkin perlu kekal untuk 6 bulan, 9 bulan ataupun setahun. So apabila kadar OPR US pada 5.25, kadar OPR Malaysia baru 3 je. Yes, masih rendah. Sangat rendah berbanding dengan US. Yang ini kadar peratus 5.25, ini 3. Dan mungkin ada juga berpendapat yang mengatakan mata wang Malaysia bukan sahaja weaken against USD, tapi weaken against hampir ke semua mata wang negara lain. Tapi mereka tidak menyebut. Kalau ringgit dia lemah berbanding Singapura ke, Indonesia ke, Filipina, kadar OPR mereka antara 4 hingga 7%. Malaysia kadar OPR hanya 3. So memang biasa apabila ringgit kita semakin
weaken against other currency because kita maintain kita punya kadar OPR kerana PMX tidak mahu membebaskan rakyat dengan bebanan bayaran loan tambahan setiap bulan. Tapi Shen, ini cerita fakta yang Shen cerita ni. Tapi kalau kita tengok balik, yang viral dekat dalam TikTok ni, kalau semua orang perasan ialah satu ucapan PMX atau si Anwar Ibrahim ialah ringgit jatuh, ringgit turun. Ringgit jatuh sebab hang tak reti jaga negara ini. Jadi sekarang orang dah rasa macam dulu Anwar cakap macam ni. Tapi sekarang Anwar seolah-olah cakap pada diri dia sendiri. Jadi macam mana tu Shan sebenarnya? Sebab bila Anwar dijolok oleh wartawan ini, PMXO kata tu kena tanya Governor Bank Negara. Rafizi juga berdaulat dalih. Jadi sekarang ni nampak kerajaan seolah-olah masih lagi tidak tahu formula bagaimana nak mengatasi isu ringgit ni. Tidak. Sebab kenyataan ataupun video yang abang tunjuk itu ada daripada TikTok Raziq Zidin. Dia mengulangi faham. Kenyataan kempen pilihan raya Datuk Seri Anwar. Okey. Yang Raziq Zidin ini pula, dia tidak faham bahawa kempen-kempen ucapan pilihan raya itu adalah kempen pilihan raya. Itu berbau politik. Yes. Tapi berbalik kepada fakta ini, Raziq Zidin sebagai seorang shadow kabinet yang berkaitan tentang kewangan, dia ada kabinet bayangan Perikatan Nasional Raziq Zidin yang bertanggungjawab tentang kewangan. Dalam video yang sama, dia tak tahu ulas. Betul. Apakah penyelesaiannya? Apakah puncanya dari segi ekonomi yang saya sebut tadi? Yang dia hanya tahu ulang berita-berita lama yang berkaitan tentang politik saja. Yang bukan politik, apa pula pendapat Raziq Zidin? Dia tidak tunjuk. Dia tidak menunjukkan bahawa sekiranya Raziq Zidin diberi peluang untuk menjadi Menteri Kewangan, dia mampu untuk membentangkan kepada rakyat dan negara. Dari segi ilmiah, dari segi analisis, dari segi faktor ekonomi, matematiknya tak tahu. Yang tahu hanya ulang cerita-cerita politik kempen pilihan raya. Yes. Okay? Itu untuk Raziq Zidin. Yang kedua, bukan Perdana Menteri Anwar tidak mahu untuk orang kata menjelaskan kepada pihak media. Sebab soalan ni hampir setiap bulan akan ditanya kepada pihak beliau. Jawapan Anwar sama saja. Setiap kali apabila dia tanya, dia kata sebab dia tidak mahu membebaskan rakyat. Dia tidak menaikkan kadar OPR. Di media ataupun orang PN, dia hendak Anwar ulang berapa kali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasa Anwar jawab dari dulu sampai sekarang, perkara ini dah berlanjutan setahun dah. Apabila ringgit lemah je, mereka nak tanya Anwar. Tapi bila ringgit kuat, mereka tak tanya pula. Apakah kehebatan Anwar? Apakah kehebatan formula Anwar tiba-tiba ringgit kuat? Mereka tak tanya. Apabila ringgit lemah, mereka terus nak tanya. Tapi adakah mereka betul-betul faham tentang isu mata wang ini? Sebab yang kedua yang biasa Perdana Menteri Anwar beri jawapan, pertama kadar OPR. Yang kedua adalah fundamental. Ekonomi Malaysia tidak terjejas. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, pasaran bursa saham meningkat. Kadar inflasi 1.8. Kadar pertumbuhan ekspor negara untuk bulan ni meningkat 8.7%. Yes, betul. Okey. Inflasi tak ada masalah, pengangguran tak ada masalah, pertumbuhan negara tak ada masalah, reserve negara meningkat, pasaran bursa saham meningkat. So fundamental kita tidak terjejas. Okey. Dan yang ketiga pula, dia banyak berkaitan tentang faktor global juga. Sebab kita perlu faham, selain daripada Amerika Syarikat yang saya ceritakan tadi, negara China berhadapan dengan krisis ekonomi. Yes. 6 trilion USD, maksudnya hampir 30 trilion ringgit Malaysia, dia keluar daripada stock market negara China. So, negara UK kini kemelesetan ekonomi. Walaupun mereka mengekalkan kadar OPR sama dengan US, 5.25, 5.25. Negara Thailand berhadapan dengan deflasi. Malaysia, kesemua indikator ekonomi yang saya tunjukkan tak ada masalah. Yang ada nilai ringgit sahaja. Itu pun memang akan naik turun. Dan apabila negara China mengalami krisis, sememangnya juga Malaysia akan terjejas. Sebab negara China merupakan rakan dagang pertama paling besar negara Malaysia. Betul. Okay? So benda-benda faktor-faktor global ni pula ada faktor yang ketiga pula. Sebab
dunia ini dikuasai oleh they call it the fund manager, oleh dunia-dunia barat. Kita jangan lupa pembawaan PMX sejak dia berkuasa dari dulu sampai hari ini, sebab ada benda yang Anwar tak boleh jelaskan, tapi kita kena analisis. Dia dilihat lebih pro-China, lebih pro-Asia. Dia dilihat lebih pro-Islamik. Dia dilihat lebih pro-Palestine. Keadaan ini yang membuatkan orang kata bahasa English, the Western country is pissed off with Anwar. Yeah. That's why mereka, dana-dana yang dikuasai oleh BlackRock, dana-dana besar Amerika Syarikat, Eropah, mereka mula menarik fund-fund mereka keluar dari sini. Tapi demi perjuangan negara Palestin, saya rasa no problem, kita sanggup. Sebab benda ni seketika saja. Mereka tidak akan berkuasa selama-lamanya. Cuma Shan, yang orang marah ni sekarang ni, bila ringgit jatuh ni, apa kesan ni sebenarnya? Betul ke harga barang akan naik? Siapa yang ekspor, yang import, barang-barang import ni akan jadi naik, dan sekarang ni memang harga barang naik akibat daripada kejatuhan mata wang ini. Kalau dari segi import, ekspor, dia ada perbezaan. Import, kalau kadar mata wang naik, memanglah dia punya barangan kesannya akan lebih mahal. Tapi dia akan beri kesan positif kepada ekspor juga. Sebab benda yang kita jual pun lebih mahal. Okay. That's why pertumbuhan bulan Januari 8.7% ekspor kita meningkat. Dan dari segi harga barangan, dia memang tidak terjejas. Sebab harga barangan dia bukan mengikut indikator mata wang. Dia ikut indeks inflasi kita masih berada pada paras 1.8%. Maksudnya Anwar ni, dia dah boleh jangka dah apabila negara dunia ataupun Malaysia sendiri bergantung kepada mata wang dolar. Bila mata wang dolar mengukuh, habis ranap semua mata wang yang lain. Sebab tu kalau tak silap, Datuk Seri Anwar pernah mencadangkan satu polisi didolarisasi, iaitu kita dah mula perlu beralih daripada kebergantungan kepada dolar ini kepada nilai mata wang tunggal Asia sendiri. So saya rasa Anwar ni genius dalam bab ekonomi. Kerana pencapaian dia pun pernah jadi menteri ekonomi antara terbaik di dunia. Cuma Shan, adakah relevan lagi untuk Malaysia menambat mata wang ringgit dengan berhadapan dengan kejatuhan nilai ringgit ini? Tidak patut. Kenapa? Sebab ini adalah cadangan Tun Mahathir. Okey. Sebab Tun Mahathir mencadangkan nilai ringgit ditambat pada satu, saya kata mata wang ni dia ada banyak faktor. Apa yang berlaku pada 1998 disebabkan oleh spekulator, serangan oleh George Soros. So apabila ditambat, dia tak boleh buat spekulasi. Tapi 4.8 pada hari ini dia bukan disebabkan oleh spekulator. Walaupun Prof Jowo pernah mengatakan kemungkinan besar ada individu di Malaysia yang memiliki ratusan bilion dekat luar negara yang spekulate ringgit, jual ringgit. Okay? Tapi unsur yang lebih jelas pada hari ini bukan spekulator, itu sebilangan kecil. 90% adalah disebabkan oleh faktor global. Negara China, ekonomi Malaysia, kadar OPI USD dan sebagainya. Cuma Shan, saya ada terbaca satu artikel ni. Dia tulis, saya buka sekejap. Dia mengatakan bahawa kejatuhan nilai ringgit ini mendatangkan faedah kepada faktor pelancongan. Maksudnya, bila ringgit kita jatuh, pernah satu ketika Indonesia pada tahun 1998, ketika itu rupiah jatuh menjunam. Tapi kota Bali, bandar pelancongan di Indonesia menjadi syurga kepada pelancong-pelancong daripada Australia kerana kejatuhan nilai rupiah. Jadi sebenarnya kejatuhan nilai ringgit ni juga kita tidak boleh pandang sebagai satu sudut yang negatif semata-mata. Sebenarnya ada faktor-faktor yang positif. Daripada aspek pelancongan, mungkin pelancong-pelancong daripada Singapura boleh banyak masuk ke Johor, datang ke Kuala Lumpur. Negara-negara lain yang mata wang mereka lebih besar, kalau ringgit jatuh, mereka boleh masuk. Cuma sekarang ni yang tidak sesuai, orang Malaysia melancong keluar. Tapi dalam duit ringgit yang jatuh ini pun tengok ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Mesir, ada yang ke London, ada yang ke France. Jadi seolah-olah tak berkesan. Tu kadang-kadang bila Datuk Seri Anwar berseluruh tu, komplain harga barang mahal. Tapi makan kopi, minum kopi Starbucks sekarang ni. So inilah macam cakap trend. Tapi trend ni sebenarnya dia lebih banyak kepada Gen Y. Kalau kita sedar, mereka ni biar tak makan nasi, tapi kena minum kopi. Sikit-sikit pagi
mesti minum kopi. Tengah hari mesti minum kopi. Petang mesti minum kopi. Sebab itu di Malaysia ini Starbucks adalah pemilik premis paling banyak di dunia adalah di Malaysia. Walaupun Starbucks itu daripada negara luar, tetapi pelaburan mereka paling banyak adalah di Malaysia. Kerana orang Malaysia ni rupa-rupanya penggemar kepada kopi. Jadi Shen, dari bercerita ringgit ini, kita dah cerita kopi sikit, kita tengok cerita bab makanan ni juga orang lebih suka kopi daripada nasi sekarang. Adakah sebab itu sebenarnya beras sekarang ni berdepan dengan masalah isu ketidakcukupannya, isu harga beras madani yang baru diumumnya. Jadi apa komen Shen dalam isu makanan ruji rakyat Malaysia ini tentang isu beras dan nasi sekarang ini? Kita perlu faham isu beras ni adalah isu global. Yes. Disebabkan perang Russia dengan Ukraine, kita mengalami orang kata limitation sebab biji Ukraine adalah antara negara pengeluar beras dan biji yang paling banyak kat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis beras di negara Malaysia dia berlaku. Saya kena cerita-cerita sejarah dia dulu. Bagaimana dia berlaku, bagaimana wujudnya kartel dan sebagainya, bagaimana cadangan terbaru yang dicadangkan oleh kerajaan. Okey, kita bermula dulu 2 tahun lepas. Okey, apabila negara India sebagai pengeksport paling besar di dunia. Yes, beras. Yang mereka menguasai 40% of the world rice export lah dekat dunia. Dia hentikan ekspor. Sebab mereka sendiri pun tak cukup digunakan oleh rakyat mereka sendiri. Sebab disebabkan oleh pemanasan global, cuaca yang tidak menentu. So hasil mereka tidak cukup untuk menampung rakyat mereka yang bukan menilai, yang berbilangan 1.5 billion. So but they are the one that sebelum ini export to the world 40%. So apabila dunia kehilangan 40% supply beras itu, maka negara-negara lain semua akan kekurangan dari segi bekalan beras. Okey, itu yang pertama. So yang kedua, yang tadi saya jawabkan, India adalah negara pengeksport pertama. So ini isu negara India. Kita pula pergi kepada negara yang kedua. Negara Thailand adalah negara yang ekspor beras antara terbesar di dunia juga. Nombor 2. Oh, nombor 2. Nombor 2 dekat dunia. Mereka produce 33 what we call that juta tan setahun. Malaysia baru 1.7 to 1.7 juta tan setahun. Thailand about 33 juta tan, 30 kali ganda lebih daripada kita. But they are the second world producer. Okay, apabila sebagai pengeksport kedua terbesar kat dunia pun, mereka meningkatkan kadar beras negara mereka sampai RM3.70 1 kilogram. Kita rujuk kepada negara pengeksport ketiga terbesar, Vietnam. Mereka juga meningkatkan kadar beras setinggi RM3.60 1 kilogram. Begitu juga dengan negara jiran seperti Indonesia dengan Filipina pada kadar RM3.70 hingga 80 sen. Tetapi bang, apabila krisis ini berlaku, sejak tahun lepas lagi, negara Malaysia masih mengakalkan harga beras 1 kg pada RM2.60. Murah. Satu harga yang 18 tahun tidak pernah ditingkatkan dan diubah. Harga lapuk tu maksudnya tu. Okey, kita faham kita negara kecil je. Negara pengeksport pertama, kedua, ketiga kat besar dunia pun dah meningkatkan sampai pada purata RM3.80 1 kilogram. Kita masih RM2.60. Okey. Tak apa. Murah tak apa bang. Masalahnya murah-murah, dia mencipta satu situasi lose-lose kepada semua orang. Apa yang saya maksudkan lose-lose kepada semua orang? Sekarang dekat negara Malaysia bang, untuk 1 tan beras, harga lantai dia RM1,200. Harga lantai dia lah yang orang beli daripada petani. Kerajaan subsidi RM500. Kerajaan subsidi dulu juga untuk setiap tan kepada petani. Maksudnya menjadikan RM1,700. So, pengilang-pengilang sanggup membeli beras pada harga RM1,750. So, persoalannya bang, mengapakah harga lantai beras Malaysia serendah RM1,200 tetapi pengilang-pengilang
sanggup membeli pada harga RM1,750. Tinggi. Sangat tinggi walaupun harga rantai dia 1,200. Maksudnya kos untuk produce beras ini memang sangat tinggi dah. Okey? So apabila situasi ini berlaku bang, tak ada orang yang untung. Kenapa? Pertama, harga lantai dia begitu rendah, petani masih kekal miskin. Sebab dia tidak dapat meningkatkan harga lantai tersebut. Kedua, kerajaan masih subsidi 500 untuk setiap tan. Dan ketiga, pengilang perlu beli pada harga yang jauh lebih tinggi, yang kata 1750. Sedangkan harga lantai dia 1,200. Sebab cost produce beras tu memang sangat tinggi. Saya bagi contoh bang. 10 kilogram beras sekarang yang dijual pada RM26, yang dijual dekat kedai, kos mereka keseluruhannya adalah RM25.60. Maksudnya buka kedai jual beras hanya untung 40 sen margin dia bang. 10 kg punya beras margin lebih rendah daripada jual roti canai. Bang, 40 sen ini pun bukan margin keuntungan. Sewa kedai, pekerja. Yes. So maksudnya penjual rugi, pengilang rugi, petani rugi, kerajaan rugi. Betul? So, Setuju? so semua orang, apabila semua orang rugi, dan apabila harga beras import naik terlalu tinggi sampai RM38 sampai RM40, RM50 pun ada, harga beras tempatan kita sekarang pada RM26, dia mempunyai perbezaan yang amat besar ini bang. Dia apabila semua orang rugi bang, dia berlakunya manipulasi. Ini yang mewujudkan beras tempatan dicampur dengan beras import dijual pada harga RM50. Oh. Pembeli pun rugi. Walaupun pembeli beli pada harga yang tinggi, tengok. Sebab harga import pada RM40, RM50 sebenarnya adalah beras tempatan. So yang untung kartel. Sebab margin dia terlalu tinggi. Tapi semua orang rugi. Bahagian ini kita perlu faham dulu. Okay, next. Kita pergi kepada bahagian cadangan yang dikeluarkan oleh kerajaan ataupun nakol pula. Mereka hendak letak pada RM30. Maksudnya RM3 1 kilogram. Masih sangat jauh rendah berbanding dengan negara yang saya sebut. Vietnam, Thailand sebagai pengeksport kedua, ketiga kat dunia. Yang mereka 1 kilogram RM3.60 hingga RM3.80. Kita baru RM3 je. Yes. Okay. Dan mengapa apabila cadangan RM30 ini dicadangkan, dia mampu mengatasi satu situasi win-win kepada everybody. Pertama, dia memiliki pertambahan margin RM4. Apabila ada pertambahan margin RM4, mengapa kartel beras akan mati ataupun tidak ada lagi campuran beras? Sebab yang jual import beras tu margin keuntungan mereka RM1-2 aja. So apabila jual beras tempatan sekarang margin ni lebih tinggi daripada jual beras margin daripada import, orang lebih rela untuk membekalkan ataupun menjual ataupun melambatkan bekalan beras tempatan dengan margin RM4 berbanding RM1-2. So apabila beras tempatan boleh ada margin RM4 berbanding dengan beras import RM1-2, orang tak nak campur lagi, buat apa nak campur lagi, rugi. Lebih baik saya jual beras tempatan. Dan margin yang RM4 lebih ni bang, dia akan memanfaatkan semua pihak. Memanfaatkan pengilang, dia akan memanfaatkan petani juga. Sebab tak logik 70,000 petani di negara Malaysia, dia perlu subsidize 33 million rakyat Malaysia. Sebab harga lantai mereka juga boleh ditingkatkan. Subsidi kerajaan masih berterusan, subsidi tidak dikurangkan. It's a win-win. Rakyat pun tidak ditipu dengan beras import dan ekspor dan kekurangan dan tak sebagainya. Maksudnya win for pengilang, win for petani, win for penjual, win for rakyat. Ini ke yang dimaksudkan oleh satu poster ni mengatakan Anwar membuat beras putih madani ini adalah untuk memerangi kartel? Ini ke maksud Syian ni? Ini kartel akan mati secara automatik. Oh, okay. Sebab margin RM4. Kalau kamu nak jual beras import, margin untung RM1-2. So beras import dah hilang dia punya fungsi dia. Dan geniusnya Anwar dalam isu ini ialah bang, apabila dia meningkatkan, it's a win-win for everybody. Sebab Anwar seorang yang berfikiran jauh. Dia tengah melaksanakan food security, dasar security makanan. Sara diri beras kat negara Malaysia hanya cukup 62% sekarang. 62%. Okay, 62%. Tetapi sasaran yang disasarkan oleh kerajaan Madani
ialah menjelang akhir tahun 2025, maksudnya tahun depan, maksudnya 2 tahun lah dari sekarang, mereka hendak mencapai sara diri self-sufficiency beras tempatan sehingga 75%. So, untuk meningkatkan bekalan, kita perlu meningkatkan harga 26 sampai 30 supaya semua orang untung. Petani pun dapat tingkatkan gaji mereka supaya lebih ramai petani. Okay, sanggup untuk menjadi petani. Semualah untung. It's a win for everybody, bang. Supaya dalam tahun depan, akhir tahun depan, menjelang kita boleh capai bekalan beras daripada 62% untuk mencapai 75%. Untuk kurangkan kebergantungan kita kepada beras-beras import. Tapi Shan, ini ada orang tua bercakap lah. Malaysia ni sebenarnya pada satu ketika dulu, misalnya Kedah dikenali sebagai negeri jelapang padi. Bumi hijau penuh dengan sawah padi. Ada terusan Wan Mat Saman, memang produce beras, padi lah. Cuma sampai orang tua pernah kata apa? Malaysia ni bumi dia subur, tanamlah apa? Pasti akan hidup. Tanam padi, tanam pokok kelapa, tanam buah ini, pokok mangga. Semua akan hidup kerana tanah terbiar begitu banyak sekarang. Tanam satu je tak hidup, Shan, tanam mayat. Tanam mayat memang takkan hidup lagi. Tapi isunya, Shan, di Malaysia ini 43.7% tanah terbiar di kawasan pinggir bandar. Kenapa tidak ada satu gerak usaha? Saya dengar di bawah Kementerian Mak Sabu ni, Ketua Jaminan Makanan ada buat grant 20,000 ni untuk mana-mana nak usaha buka perniagaan, pertanian, peternakan sawah padi. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Kerana kalau kita nak hentikan kebergantungan ni tadi sangat bahaya. Macam mana, Shan, daripada aspek secara in-house dulu kita buat satu bank food security khususnya untuk beras? Ada banyak rancangan. Tapi isu yang berkaitan tentang security makanan ni, bang, dia bukan sehari dua. Sebab bercucuk tanam pun ambil 2-3 bulan, bermusim-musim. Dasar perancangan ni memang perlu 1 hingga 3 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Tapi kebetulan abang berbicara tentang kehebatan Kedah. Negeri dikenali sebagai negeri jelapang padi. Tanah yang begitu subur. Tanah yang subur, negeri yang subur juga perlu memerlukan seorang pentadbir yang subur. Cuma saya hendak kongsi satu statistik yang amat menarik untuk dikongsikan bersama dengan abang adalah kegagalan Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, yang negeri ni terkenal sebagai jelapang padi itu, dia gagal. Mengapa, bang? Mungkin abang tak percaya, tapi ini data yang tepat, data yang sahih, di mana negeri Kedah dia memiliki 130,000 hektar untuk tanam padi yang sekarang yang tengah aktif ni kan. Berbanding dengan negara Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, bang, memiliki 12,100 hektar saja. Kedah ada 130,000 hektar. Pulau Pinang ada 12,100 hektar. Tanah yang tanam padi lah, bang. Cuma sejak 5 tahun yang lepas, setiap tahun, bang, purata pengeluaran padi tertinggi di negara Malaysia, hasil purata tertinggi di purata Malaysia adalah negeri Pulau Pinang. Takkan, Shan. Saya tunjuk datanya. Betul. Negara Pulau Pinang, abang pergi Google aja. Adalah untuk setiap hektar purata, bukan purata. Purata. Untuk setiap hektar, 1 hektar tu, Pulau Pinang negeri dia boleh bekal sampai 4.8 tan per hektar. Untuk negeri Selangor 4.6 tan per hektar. Negara jelapan padi di bawah Sanusi 3.8 tan per hektar. So keluasannya tinggi, tapi kalau dari segi purata dia Kedah tu jauh lebih rendah pun daripada Pulau Pinang, daripada Selangor. Fail. Tanah yang subur. Pentadbir tak subur, padi tak akan subur-subur. Nakal lah, Shan. Jadi, Shan, jangan, Shan, kita cakap ni kadang orang salahkan kita. Semua kita nak blame Sanusi. Inilah sebabnya apabila seorang menteri besar dia kena menentukan hala tuju visi wawasan negeri Kedah. Sebabnya dia dah tak fokus lagi kepada
asas pertanian negeri Kedah. Dia dah mula nak buat hasil bumi, nadir bumi, dia dah mula nak buat hidropolis. Dan terbaru ni, dia mengharap pula duit daripada kerajaan persekutuan untuk bantu dia. Itu yang paling kelakar. Bolanya dah sangkut, tak bayar gaji. Dan mana yang ditekan? Rakyat Kedah sendiri ditekan. Cukai tanah kena naik, cukai pintu kena naik. Jadi saya kira, adakah rakyat Kedah sedar bahawa menteri besar ni hanya pandai sembang aja ni. Urus negara, urus negeri ni gagal. Sebab tu, kalau kita tengok balik, dasar-dasar dia semua adalah dasar-dasar populis. Patutnya sebagai MB, tengok dulu apa yang sebenarnya dekat dalam negeri Kedah ni yang patut yang boleh membangun. Jadi kita sebenarnya kita tak naklah bias kepada mana-mana sebenarnya, Shen. Kita tetap berdoa bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Sanusi ni dapat membangunkan Kedah. Tapi inilah realiti yang telah berlaku apabila untuk projek Heteropolis sepatutnya berapa puluh bilion akan masuk. Tiba-tiba syarikat Tahira ni minta penangguhan selepas perjanjian 100 hari. Tahira pasut masukkan duit berapa bilion ke dalam negeri Kedah. Tapi diminta tangguh lagi 45 hari. Ini adalah antara siri-siri kegagalan Sanusi sebagai MB Kedah untuk membangunkan Kedah. Jadi bila kita bercerita, Shen, tentang Sanusi ni, kita cerita tentang PAS ni, terjangkit sikit kepada satu perkara yang saya rasa agak ekstrim. Iaitu kenyataan orang yang paling ekstrim tentang agama, tak lain tak bukan Tuan Guru Haji Hadi, apabila dia menyela perlembagaan, mempertikaikan kuasa sultan, mempertikaikan tentang institusi Raja-Raja Melayu, mempertikaikan perlembagaan dan Suruhanjaya Red pada ketika itu. Jadi saya kira ini sudah satu tindakan yang boleh dikatakan radikal. Jadi apa komen Shen dalam tulisan di Malaysia Kini tersebut? Saya sebenarnya faham dan tak berapa faham. Macam mana tu? Sebab saya terbaca, saya pun macam terperanjat. Sebab tajuk dia tulis Hadi Awang beri peringatan kepada masyarakat Muslim. Itu saya faham, itu lumrah. Tapi ayat kedua saya baca Hadi Awang beri peringatan kepada Raja-Raja Melayu. Pada mulanya saya ingat, mungkinlah Malaysia Kini kan anti-PAS. Saya pun buat kajian-kajian, saya pergi masuk Facebook. Hadi Awang rupa-rupanya benar. Dan rupa-rupanya dia benar-benar sampai hendak, orang kata, dia kalau bahasa Melayu, dia halus, peringatan kepada raja. Tapi kalau dia terjemah dalam bahasa English, konotasi ini berbeza. Warning to the king, to the ruler. Okay? Saya pun tak berani komen sangat bang, sebab ini berkaitan tentang isu Islam. Nanti orang penyokong-penyokong PN pula, mereka tuduh saya bukan Islam, jangan campur hal berkaitan dengan agama Islam. Betul. Okay? Cuma yang saya tahu dalam Suruhanjaya Red itu pada ketika itu ada 2-3 rakyat tempatan orang Melayu beragama Islam yang bersama-sama mengubah perundangan itu. Cuma sebagai seorang Melayu dan Islam, abang lebih layak berbicara. Apa pandangan abang terhadap kenyataan Tok Guru Hadi Awang sampai berani beri peringatan kepada raja? Itulah, saya merasakan ini satu tindakan yang melampau, Shen. Kerana Tuan Guru ni, dia memang sudah ada rekod kepelampauan ini. Sejak daripada isu memali, UMNO Cafe, dan yang terbaru ini apabila kerajaan Arab Saudi sendiri pun mengisytiharkan bahawa Tuan Guru Haji Hadi ini dilabelkan sebagai ekstremis. Jadi saya merasakan tindakan ini saya rasa perlu dikenakan satu tindakan yang tegas oleh kerajaan. Tak boleh lagi bagi muka. Kerana yang dipertikaikan ini adalah berdasarkan kes Nick Elin. Kes Nick Elin ni saya nak bagi tahu berlaku kat mana? Kelantan. Nick Elin ni siapa? Orang Kelantan. Menteri Undang-Undang ketika Perikatan Nasional pada ketika itu pun orang Kelantan. Dan berlaku pada ketika itu pun. Kes ni di mana? Pemimpin-pemimpin PAS daripada Kelantan sendiri yang berjumpa sendiri dengan Nick Elin. Jadi dia macam ribut dalam cangkir, dalam kaca,
dalam bekas saja. Semua ni berlaku dekat negeri Kelantan dan boleh diselesaikan. Kenapa tidak diselesaikan daripada zaman Perikatan Nasional dulu? Sehingga diheret, tiba-tiba kes Nick Allen ni telah pun dipolitikkan. Saya paling heran sekali, paling kelakar ni Shen, bila benda yang nak dipolitikkan tidak sah. Undang-undang ni, syariah enactment 16 perkara ni tidak sah. Saya tengoklah apa yang tak sah ni. Meliwat mayat. Siapa yang nak meliwat mayat ni? Kalau nak kata tak sah ni. Itu pertama. Berliwat dengan haiwan. Bersetubuh dengan haiwan. Siapa? Berapa ramai orang yang bersetubuh dengan haiwan? Kadang-kadang saya pun nak jadi ketawa. Yang beramai berarak, berhimpun ni, nak mengangkat enactment. Bersetubuh dengan mayat, berliwat dengan haiwan. Ini apa cerita? Tak ada kerja lain ke PAS ni? Kalau nak bercerita, nak perjuangkan tentang Islam, bersetubuh dengan mayat. Ini saya rasa terlalu dangkal untuk perjuangan seorang Islam, dan lebih dangkal lagi apabila Tuan Guru, saya hormati Tuan Guru daripada aspek agama, tapi tindakan dan teknikalnya tak betul. Kerana kena faham bahawa yang terbatal tersebut di Kelantan. Di Kelantan. Kerana bertindihnya antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang syariah. Kita pun semua orang tahu mana-mana yang bertindih dan bercanggah secara automatik akan terpakai undang-undang persekutuan. Undang-undang negeri akan dikesampingkan. Inilah yang berlaku apabila dalam kes Nick Allen mencabar kedudukan undang-undang syariah di negeri Kelantan. Cumanya yang tak manisnya apabila seorang ulama dan umara seperti Tuan Guru Haji Adi mempertikaikan ketua agama kita, iaitu Raja-Raja Melayu. Saya kira ini satu tindakan yang perlu dikawal secara efektif oleh kerajaan. Siasatan polis, laporan polis perlu dibuat, kerana dah berapa kali dah bagi tahu Shen, isu 3R. Raja, agama, bangsa tak boleh disentuh. Tapi bila isu 3R ni masih lagi dimainkan oleh Perikatan Nasional, Shen, saya rasa mereka sudah kehabisan modal. Tapi bang, saya hendak membetulkan abang sedikit aja. Saya setuju dengan pandangan abang berkaitan dengan isu berkaitan Nick Allen. Tadi abang sebut undang-undang persekutuan bertentangan dengan undang-undang syariah. Dari semantiknya, konotasinya saya nak perbetulkan. Sebenarnya dia bukan undang-undang syariah bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Dia adalah undang-undang PAS yang disyariahkan oleh PAS. Betul. Itu lebih tepat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dalam isu ini pula, kita dapat lihat hipokrasi mereka. Sebab apabila Nick Allen membawa isu ini ke peringkat mahkamah Saman Negeri PAS tentang pencanggahan undang-undang PAS yang disyariahkan oleh PAS pada tahun 2022, 2023 apabila muafakat nasional ditubuhkan, menurut Nick Allen dalam wawancara dengan NST, dia bukan masuk muafakat nasional secara rela hati. Dia dijemput oleh Presiden Muafakat Nasional iaitu Anwar Musa yang kini menjadi timbalan pengarah pilihan raya PAS. Ya Allah. Maksudnya mereka jemput Nick Allen selepas Nick Allen saman. Bukannya sebelum. Maksudnya dah saman baru kamu jemput. Maksudnya okey. So kes mahkamah 2022. 2023 Presiden Muafakat Nasional jemput Nick Allen. Itu isu yang kedua. Dalam berkaitan dengan isu undang-undang PAS yang disyariahkan oleh PAS pula, seperti yang abang katakan tadi, daripada 20 enactment itu yang dicabar oleh Nick Allen 18.5. Okey, tapi yang terbatal 16 sebab dalam negara Malaysia mana-mana undang-undang yang dicipta ataupun akta yang dicipta bertentangan dengan perlembagaan akan terbatal setakat mana yang terbatal. Dalam bertentangan dengan Jawadah 9, itu asas biasalah kan, itu perkara biasa, bukan lagi isunya. Cuma saya rasa pelik juga undang-undang PAS yang disyariahkan oleh PAS juga abang. Contoh, saya bagi contoh kalau ada seorang individu lah kan, nama dia Asmin Ali, contoh nama Asmin Ali, tak semestinya ahli politik kan. Kalau dia liwat dekat Sarawak, dia ditangkap 20 tahun. Tapi kalau undang-undang PAS yang disyariahkan oleh PAS, kalau dia liwat dekat Kelantan, takkan dia 2 tahun. Betul juga. Contoh yang kedua. Okey,
Contoh nama individu Muhyiddin. Dia kebetulan dia Melayu lah dengan Islam. So dia memiliki hubungan seksual dengan bukan Muslim. Contoh dia liwat Dominic Lau contoh dekat Kelantan. Takkan Dominic Lau disabitkan atas perundangan persekutuan di penjara 20 tahun. Tapi Muhyiddin pula dekat Kelantan dia berhadapan dengan undang-undang PAS yang disyaratkan oleh PAS 20 tahun. 2 tahun saja. 2 tahun. Jauh tu beza tu. Jauh beza. So benda-benda ini sebenarnya yang di-reject oleh Mahkamah Persekutuan. Dan kita perlu ingat juga bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan itu ada 9 hakim. 9 hakim ini semua beragama Islam. Semua orang Melayu. Keputusan dia 8-1. Ya. Okey? Itu yang paling penting. Dan apabila keputusan ini keluar, okey, sekarang saya nak masuk bab politik pula. Hamzah cuba jadi hero. Tulis surat nak menghadap Sultan Negeri Selangor. Kenapa? Kononnya nak memperjuangkan dan memperkasakan mahkamah syariah. Sebab apabila undang-undang PAS yang disyaratkan oleh PAS itu sebenarnya takzir itu dia bukannya kisas ke Quran kan, dia takzir saja kan. Undang-undang PAS yang disyaratkan oleh PAS itu ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, Black Day for PAS. Tapi mereka hendak main isu 3A, kononnya Black Day for Muslim, kononnya Black Day for Syariah, kononnya Black Day for Islam. So Hamzah dia menghadap, dia tulis sebagai ketua pembangkang nak menghadap Sultan Selangor. Cuma yang kelakarnya seminggu selepas itu Sultan Selangor keluar kenyataan. Semua orang hormat Mahkamah Persekutuan. Betul. Okey? Cuma selepas itu pula Hadi Awang yang tak hormat. Dia pula memperingatkan raja-raja. Betul. Itu kronologi dia. Kronologinya. Cuma kita sekarang bang, isu Kate Snee Alin, undang-undang PAS yang dicarakan oleh PAS dah selesai. Kita bicara undang-undang syariah yang sebenar. Dalam isu undang-undang syariah yang sebenar bang, sebenarnya kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim bersama dengan Sultan Selangor yang mempengerusikan Majlis Raja-Raja pada akhir tahun 2022 kini sudah sedang membuat satu jawatan kuasa dah untuk mengkaji ke semua undang-undang di negeri-negeri tertentu, bukan negeri tertentu, di semua negeri-negara Malaysia untuk seragamkan akta dan perundangan syariah. Okey, sebab setiap negeri berbeza macam saya kata tadi lah bang. Takkan saya lewat dekat Kelantan 2 tahun, dekat negeri lain 20 tahun. Sebab setiap negeri berbeza. So, Majlis Raja-Raja ini dengan cadangan Datuk Seri Anwar ini sudah sekarang dalam kajian dah lah, nak seragamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan tidak ada lagi akta-akta ataupun undang-undang yang digubah yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini baru langkah untuk memperkasakan pemekasaan undang-undang syariah. Itulah saya dengar juga cerita yang PMX bagi 20 juta untuk memperkasa mahkamah syariah yang tak pernah pun dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini. Saya rasa nampaklah PMX ini betul-betul sebenarnya memperjuangkan Islam. Kalau balik-balik ke isu Kelantan ni Shan, apa sebenarnya PAS buat untuk orang Islam ni? Gagal pertahankan undang-undang syariah tu dah jelas. Tapi Anwar yang mereka katakan liberal, tak perjuang Islam lah, tak pro Palestin ni, tapi Anwar yang mengasaskan Bank Islam, Anwar yang mengasaskan Universiti Islam Antarabangsa, Anwar yang mengasaskan pada ketika itu pakaian uniform sekolah menutup aurat, Anwar ketika dia menjadi Menteri Pelajaran dan Menteri Pendidikan pada ketika itu, Anwar juga yang mengasaskan Amanah Ikhtiar, dan Anwar juga ini minggu depan ini menggagaskan RUU 355 oleh Menteri Agama. Jadi bila kita tengok balik, apa yang PAS berjuang Islam dan apa yang PAS buat, kalau Anwar buat semua, tiba-tiba tak dikatakan Islam. Jadi bila kita bercakap Islam sebenarnya kerajaan Madani pada hari ini sebenarnya lebih nampak on the track tentang lebih Islamik. Ya, lebih Islamik. Sebab itu bila kita tengok ada yang mula petikai, negeri-negeri daripada yang pro lah kepada perbankan mula petikai apabila Anwar mengatakan miskin tega untuk mencapai tahap zero telah berjaya dikecapi di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Selangor tak silap saya. Jadi apa komen Shan tentang isu ini? Saya
tak ada banyak isu yang saya boleh komen. Cuma saya lihat satu kebetulan. Tiga negeri abang sebut ini adalah negeri yang diperintah oleh BN Dan PKR. ataupun Pakatan Harapan. Yes. Okey, dan kebetulan negeri-negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional ataupun PAS, biasanya semua bermasalah. Seperti dari awal perbincangan kita tadi, jaga kelab bola sepak pun tak mampu, rugi bayar gaji pemain-pemain. Jaga padi pun lebih kurang daripada negeri pulau yang sebenarnya bukan negeri padi. Ya. Okey, dari segi gubal undang-undang pun tak tahu nak gubal, sampai bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Lepas tu nak tuduh orang kata orang mempertikaikan syariah dan sebagainya. So saya lihat isu membasmi kemiskinan ini dari segi beginilah bang. Kalau kita betul-betul nak memperjuangkan Islam, okey, kalau kita betul-betul nak memperjuangkan Islam, maksudnya kita perlu kembali kepada Islam yang sebenar. Islam yang orang kata menguntungkan masyarakat, menguntungkan rakyat, iaitu semua rakyat yang ditakbir oleh pemimpin Islam itu kan dapat maju. Kemiskinan dapat dihapuskan. Macam contoh yang membasmi kemiskinan, kata silap saya, Khalifah Umar Al-Khattab Abdul Aziz. Abdul Aziz kan, ini pemimpin Islamik yang sebenar. Faham tak? Rakyat maju, kemiskinan tak ada, tidak ada hutang, okey. Undang-undang dia bertetapan dengan dan sebagainya kan. This is why I call what is a true Islam. Kalau inilah nadi perjuangan Islam yang sebenar, okey, orang akan lebih respect Islam. Bukannya Islam versi PAS yang dipesongkan, negeri termiskin, hutang haraka tak nak bayar, kelab bola sepak gaji tak boleh tanggung, okey, negeri yang paling banyak insiden-insiden yang masalah sosial meningkat, dadah, seksual dan sebagainya. Adakah ini lambang kepimpinan Islamik yang sebenar? Sebenarnya saya tak ada idea. Apa pula ulasan tentang miskin tegah ni? Yelah, saya sebenarnya saya terbaca macam, saya pun nak ketawa. Minta maaf kepada semua pendengar. Apabila ada seorang netizen ni bijak, dalam ketawa saya kata, betul juga cakap dia. Dia kata apa? Tak logik lah Anwar ni. Zero di KL, zero di Selangor, tak ada orang miskin di Melaka, tak ada orang miskin di Negeri Sembilan. Habis peminta sedekah tu tak orang miskin. Pengemis-pengemis dekat jalanan bukan orang miskin. Saya fikir betul juga. Saya pun buka, saya bacalah buku Garis Kemiskinan, saya kaji buku EPU. Rupa-rupanya berapa tangga kemiskinan ini. Gaji satu isi rumah gabung suami dan isteri di bawah 1261, barulah mereka ni boleh diisytiharkan sebagai miskin tega. Jadi dekat tiga negeri ni tadi tidak ada isi rumah di bawah gaji 1261. Sekiranya ada pun dibantu oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, dapat bantuan zakat. Itu yang menyebabkan status sekarang ini kosong miskin tega tersebut. Yang mengemis itu rupanya mereka cakap, yang mengemis minta sedekah ni adalah banyak orang daripada luar. Pendatang asing. Pendatang-pendatang asing yang minta duit, yang minta buat pusat tahfiz. Inilah golongan-golongan ini yang sebenarnya bukan rakyat Malaysia. Jadi kita ni kadang-kadang jangan terkeliru. Yang geladangan pula tak masuk dalam kes ini. Geladangan di Kuala Lumpur ni, Shen, mereka ni diberi rumah gelandangan yang separuh hotel, yang boleh dikatakan hotel 2 bintang di Kuala Lumpur. Jadi mereka ni makan diberi, duit diberi, rumah diberi. Nak kata miskin macam mana? Sebab mereka ni sendiri pun tidak berkeluarga. Jadi itulah yang menyebabkan angka sifar ini tadi telah pun berjaya dicapai. Termasuklah di Kuala Lumpur. Kita hai tu Shannon di Kuala Lumpur, di WTC. Kecoh di sekitar Asia Tenggara. Pemimpin pemilihan capres, calon presiden Indonesia dibuat di WTC. Itu adalah kali pertama dalam sejarah berapa ratus ribu
pekerja-pekerja Indonesia yang turun mengundi di WTC dan berlaku secara aman, Shan. Jadi tengok berapa ramai sebenarnya warga asing dan pendatang asing di Malaysia ini. Tapi isunya ialah walaupun mereka ni meninggalkan negara untuk mencari rezeki, berhijrah ke Kuala Lumpur, mencari makan di bumi orang lain, tetapi kesetiaan mereka pada politik dan menentukan hal tuju negara dia itu sangat tinggi. Apa kata Shan? Isu tentang apa? Isu undi calon presiden di WTC. Antara Prabowo, antara Anies, iaitu orang pekerja-pekerja Indonesia menurunkan undi di sana. Oh, saya tak tahu isu itu, bang. Oh, tak tahu isu itu? Saya tak tahu isu, bang. Okey, jadi Shen nak tahu cerita dia ialah yang lebih memanjatkan pada ketika itu dibanjiri satu WTC ini oleh orang Indonesia. Maksudnya, sekalipun mereka bekerja di luar, bekerja di Malaysia, tapi mereka semua ni tetap undi tanggungjawab mereka menentukan hal tuju negara mereka sangat tinggi. Dan saya sempat pergilah. Ni saya ceritalah. Saya bergaul dengan diorang juga. Saya sempat pergi. Saya rasa Prabowo ini bakal menang. Prabowo ni dia sedang leading sekarang angka dia. So menang dah. Sedang leading. Cuma untuk official. Untuk official dia akan ambil masa dalam tempoh 2 minggu lagi saya rasa. Untuk pengumuman yang official. Oh, belum official lagi? Belum. Saya dah menang first round dah. More than 50%. Yes, lagi? Yes. Okay. Untuk first round dia dah menang 50%. So kita akan tunggu dalam tempoh masa 2 minggu. Prabowo kemungkinan akan menjadi Presiden Indonesia. Cuma ramai orang tak tahu Prabowo adalah anak Malaysia yang belajar di sekolah Victoria, Kuala Lumpur. Siapa sangka jika suatu ketika dahulu warga Indonesia pernah mengatakan anak Indonesia menjadi Presiden Amerika, apabila Obama yang pernah belajar di Indonesia akhirnya menjadi Presiden Amerika Syarikat. Hari ini Presiden Indonesia adalah orang yang pernah belajar di Malaysia. Jadi tu yang saya cakap tadi, bahawa this is the beauty of politik di benua Nusantara ini. Sebab tu Shen, Prabowo ni mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan Anwar Ibrahim. Dan sebelum pembuangan undi, Prabowo juga secara personal bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana antara banyak-banyak calon presiden ini, Shen, Prabowo adalah yang pernah menjadi Menteri Pertahanan. Dia pernah berada dalam kementerian, dan the beauty of Prabowo yang ramai orang tak tahu adalah neo order politik baru. Itu yang orang tak tahu, Shen. Sebab apa, Shen? Jokowi berlawan dengan Prabowo. Prabowo kalah. Betul? Jokowi ambil orang yang lawan dia sebagai Menteri Pertahanan. Anwar berlawan dengan UMNO. Anwar menang, UMNO kalah. Tapi Anwar ambil UMNO, angkat Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dia. Inilah dikatakan ekonomi baru. Ini bukan cerita nak ungkit dia bergaduh dulu, dia perang dulu. Tak, ini bukan zaman dia. Jadi sebenarnya daripada insiden Prabowo ni, perkara pertama ialah kita tengok ini adalah kaedah politik baru, pendekatan baru. Itu pertama. Kedua, pesaing-pesaing Prabowo ni, Shen, Anies, dia begitu Islamik. Betul. Prabowo, orang marah dia menari. Nampak begitu liberal, nampak begitu berhibur. Tapi kenapa Prabowo yang dipilih? Kerana rakyat Indonesia juga matang bahawa tidak memilih terlampau keagamaan, terlampau ekstremis, terlampau radikal untuk menjadi pemimpin mereka. Kerana Indonesia juga mereka ada konsep asimilasi dan juga Indonesia Raya. Jadi pemimpin yang begitu cocok ialah sebenarnya adalah Prabowo. Jadi Prabowo ni akan memberi satu rahmat sebenarnya kepada Malaysia. Kerana daripada antara manifesto Prabowo yang ramai orang tak tahu adalah meneruskan projek Jokowi di Nusantara, di Kalimantan. Dan kalau kita tengok, Shen, Sarawak dah mengumumkan bahawa lapangan terbang Sarawak akan diisytihar sebagai lapangan terbang antarabangsa. Kenapa, Shen? Kerana apabila kota Nusantara ini beroperasi nanti, ibarat Putrajaya, ibu kota Indonesia, maka Sarawak akan menjadi sebagai hub pelancongan ataupun pengangkutan udara ke Kalimantan. Kerana sebab itulah saya rasa Premier Sarawak begitu bijak. Tapi Shen, hari ini dalam hujan-hujan ini kita juga sebenarnya harus mengucapkan
takziah dan juga sedekahkan Al-Fatihah kepada Tun Pehin Sri Taib Mahmud yang telah pun pergi meninggalkan kita. Jadi terlalu besar jasa-jasa beliau kepada negeri Sarawak dan banyak juga sebenarnya menghasilkan pemimpin-pemimpin pelapis. Mungkin Shane ada sepatah dua kata nak bercakap tentang Tun Taib Mahmud ini. Boleh. Tentang Tun Taib Mahmud, dia banyak bawa perubahan kepada negeri Sarawak kerana sebelum dia menjadi Ketua Menteri, negeri Sarawak memiliki kadar kemiskinan setinggi 75%. Oh, tinggi. Okay. Tetapi di akhir dia menjadi Ketua Menteri, maksudnya lepas dia bersara, dia berjaya menurunkan daripada 75% turun sampai 9% sekarang. So, dia berjaya menurunkan kadar kemiskinan. Kedua, sebenarnya pentadbiran Tun Taib ini, dia banyak dikaji oleh para akademik luar sampai ada title The Way Tun Taib Memodernkan Sarawak ataupun falsafah pentadbiran Tun Taib. Daripada kajian mereka mendapati dia fokus 80% untuk mentadbir, 20% politik aja. Terbalik daripada Sanusi. Okey. Dan yang ketiga bang, dia sangat bijak berpolitik dan satu-satunya orang yang boleh menandingi Tun Mahathir. Sebab kita perlu faham bang, apabila Tun Taib wujud sebagai Ketua Menteri Negeri Sarawak pada zaman Tun Dr. Mahathir, kita perlu faham siapakah Dr. Mahathir pada zaman 1980s, 1990s and early 2000. Dr. Mahathir apabila BN berkuasa tu, okey, benda ni orang ramai dalam UMNO tak akan tahu, tapi orang BN di luar UMNO akan tahu. Tun Mahathir tidak akan membenarkan mana-mana komponen parti untuk menjadi terlalu kuat. Dari dahulu lagi, memang strategi Tun Mahathir adalah untuk melemahkan dasar pecah dan perintah. Sebab itu, sepanjang Tun Mahathir menjadi Presiden UMNO, Ketua Barisan Nasional, MCA berpecah kepada tim A dan tim B. MIC berpecah kepada tim A dan tim B. Gerakan berpecah kepada tim A dan tim B. MIC berpecah kepada IPF dan PPP. Okey? Dan apabila komponen parti di Sabah terlalu kuat, sampai Mahathir ada rancangan khas untuk mengkucak-kacirkan negeri Sabah, sehingga UMNO ada chance untuk masuk ke dalam negeri Sabah. Itu memang Tun Mahathir. Dia tak akan membiarkan mana-mana individu ataupun komponen parti menjadi terlalu kuat. Dia akan, di mana aja ada Tun Mahathir, di situ ada perpecahan. Itu memang strategi Tun Mahathir to remain power, to control, to balance up. Tapi satu-satunya pesaing Tun Mahathir dan satu-satunya negeri yang tidak jatuh kepada perangkap Tun Mahathir adalah Tun Taib Mahmud. Dari dulu sampai hari ini, GPS masih dapat mencengkam keseluruhan negeri Sarawak, dan sampai hari ini tidak ada mana-mana parti politik di Semenanjung mampu untuk menembusinya. Walaupun pada waktu Tun Mahathir pun tak berani ataupun tak mampu untuk berhadapan dengan Tun Taib. Itu kelebihan strategi dia. Dan salah satu falsafah politik Tun Taib yang berwawasan panjang adalah, okay, abang sedar ataupun tidak, parti GPS dia menjadi satu-satunya parti politik di negara Malaysia yang tidak akan sesekali menjadi pembangkang. Dia selalu akan be with the government of the day. Ini adalah strategi yang diwarisi oleh Tun Taib. Okay. Dan disebabkan the base yang dicipta oleh Tun Taib ini, okay, landasan yang dia memodernkan Sarawak, menurunkan kemiskinan daripada 75% sampai 9%. Dia juga mementingkan pendidikan. UNIMAS ditubuh dan wujudkan oleh beliau. Dan juga kita perlu tahu kekayaan ataupun base yang dia wujudkan pada hari ini kepada Sarawak, sehingga menyebabkan negara Sarawak pada hari ini bang, baru-baru ini mereka membeli Maswing, mereka membeli Afin Bank. Yes. Okay, mereka merupakan antara negeri hidrogen yang paling baik diiktiraf di Asia Tenggara. Okay, sehingga Datuk Sam ataupun Anwar ataupun Rafizi, mereka sendiri mengaku mereka sekarang nak belajar dengan
Abang Johari dengan Sarawak bagaimana nak buat green energy dan sebagainya. Itu hebatnya dan jasa Tun Taib Mahmud kepada negeri Sarawak. Ya Shen, jadi itulah, kalau Shen tak cakap tadi pun saya pun tak perasan juga. PBB adalah parti yang tak pernah menjadi pembangkang di negeri mahupun di pusat. Itulah geniusnya seorang tokoh politik seperti Tun Taib Mahmud. Jadi kepada generasi hari ini, ada yang kenal, ada yang tak kenal. Di situlah perlunya antara yang muda juga dengan orang lama. Cuma saya nak selitkan satu cerita sedikit lah berkaitan dengan Tun Taib Mahmud. Adalah isteri kedua dia, iaitu Ragat, kini ada isu dengan anak dia. Saman. Sebab bekas isteri Tun Taib Mahmud, iaitu Laila Taib, sebelum dia meninggal dunia, dia pernah mewasiatkan ke semua saham-saham dan aset-aset dia kepada anak kandung dia sendiri. Tapi selepas dia meninggal dunia, dikabarkan sekarang proses ini berjalan di mahkamah. Anak-anak isteri pertama Tun Taib Mahmud menyaman isteri kedua itu Ragat. Mak tirinya. Mak tirinya, seorang warga negara Syria yang dimelanaukan, mendapat IC Malaysia. Dikabarkan Ragat dia memalsukan tanda tangan Taib Mahmud untuk memindakan wasiat isteri yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak, anak Taib Mahmud. Anak Taib Mahmud ya, yang daripada isteri pertama tu, yang sepatutnya wasiat tu dia guna tanda tangan tu ubah dan transfer kepada diri sendiri dan juga anak dia sendiri. Dia pernah berkahwin dulu, ada 2 anak dia. Ya, betul. Ini cerita just for the fun of pendengar Cakap Hub lah. Okey. Jadi itulah Shen, ini antara episod yang kita akan bincangkan juga pada masa akan datang tentang isu kes antara mak tiri dan juga anak tiri ni. Jadi ini adalah antara isu yang panas, tapi kita serahkanlah kepada pihak mahkamah yang lebih arif dan mengetahui kepada isu yang lebih realiti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, rasanya lebih 1 jam kami telah pun menghidangkan kepada anda dengan pelbagai isu. Sungguh seronok, Shen, 2 minggu. Tapi sebelum abang mengakhiri ni, saya nak satu isu ajalah hari ni. Saya nak selitkan isu terakhir, iaitu berkaitan tentang isu peruntukan sekolah Cina. Dengan cepat saja saya nak cakap, bang. Isu ini dipolitikkan oleh pihak Perikatan Nasional. Kononnya kerajaan Anwar ini pro-Cina dan sebagainya. Sangat cepat. Yang pertama, peruntukan kepada pendidikan Islam dan Melayu 1.9 bilion, 1.9 bilion untuk Syiah Islam. Yang kedua, yang isu yang mereka berbangkit ini 18.5 juta saja. Okey. Dan yang ketiga, zaman Muhyiddin 2021 dan 2022, mereka juga beri sama. Pada ketika sekitar 15.6 juta. Maksudnya baru pertambahan 2 million. Cuma isu ini saya tak nak sebut dari segi peruntukan siapa lebih, siapa sedikit. Cuma saya hendak fahamkan kepada pendengar-pendengar Cakap Hub, sekolah Cina pada hari ini bukan lagi sekolah Cina. Yes. Sebab statistik terbaru menunjukkan, sebagai contohnya sekolah Toyu. Okey. Di sebenarnya juga abang percaya ataupun tidak, dalam sekolah Cina tersebut, komposisi dia 53% orang Melayu, 38% orang Cina. Dan statistik juga menunjukkan tahun demi tahun komposisi masyarakat Cina semakin menurun. Dia sekarang lebih kurang daripada 80%. Dan komposisi pelajar Melayu di keseluruhan sekolah Cina di negara Malaysia dari dulu 18% kan, sekarang meningkat sampai 21%. Dan angka ini akan terus meningkat. So maksudnya sekolah Cina sekarang jadi multiracial dah. Ya. Yeah. Dan juga ada banyak-banyak sekolah dekat Malaysia di mana komposisinya Melayu yang melebihi Cina pun ada. So dia bukan isu bangsa lagi, dia pelbagai bangsa. Itu saja yang saya nak kongsikan. Tapi isu paling besar sekali untuk sekolah Cina ialah ramai anak-anak Cina sekarang berhijrah ke sekolah international school. Mereka penuh di sekolah-sekolah antarabangsa. Kerana dalam cerita kawan orang Cina ni kepada saya ialah Cina di Malaysia ni berbeza dengan Cina di Singapura. Cina di Singapura adalah katanya Cina yang lidah orang putih, Cina yang high class. Jadi anak-anak Cina di Malaysia ni banyak dihantar ke international school ni untuk capai level. Sehingga ada juga anak-anak Cina hari ini tak pandai berbahasa Cina, dipanggil sebagai banana. Macam saya lah, saya tak tahu.
hanya pandai berbahasa Inggeris. Jadi itulah realiti yang kita bincangkan. Celahan Shen di saat-saat akhir ini, masa begitu mencemburui kita. Jadi kepada Shen, terima kasih banyak kepada seluruh pendengar. Jumpa lagi. Salam ceria, salam hormat daripada podcast Cakap Hub. Sekian, terima kasih.